Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa kata Perikatan Nasional itu kuat? Siapa kata Pakatan Harapan itu lemah? Semua itu adalah pembohongan. Itu hanya propaganda. Itu hanya kata-kata orang yang nak supaya kerajaan Madani Perpaduan ini ditolak rakyat. Sebenarnya kekalahan Perikatan Nasional di PRK KKB patut jadi peringatan buat Perikatan Nasional. Satu peringatan besar dan kuat kepada Perikatan Nasional. Ahli Parlimen Bangi Sarizan Johan berkata, kemenangan calon PH Pang Syok Tau dalam PRK Kuala Kubu Baru seharusnya menjadi peringatan kepada Perikatan Nasional. Ahli Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat DAP itu berkata, kemenangan semalam menunjukkan keyakinan rakyat kepada Kerajaan Selangor, pimpinan Menteri Besar Amiruddin Syari dan Kerajaan Persekutuan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Di sebelah Perikatan Nasional, dari awal lagi mereka mengintai peluang kemenangan dengan memainkan isu kaum dan agama. Isu sekolah vernakular, agama dan bangsa calon yang bertanding dan sentimen Melayu hilang kuasa telah dimainkan oleh pimpinan atau pemimpin PN semasa kempen ini, katanya dalam kenyataan hari ini. Namun demikian, seperti yang telah dianalisis sebelum ini, isi kempen mereka yang tepu dan lapuk bersoal isu sekolah vernakular, agama, bangsa calon, bahkan sentimen Melayu hilang kuasa, itu telah memakan diri Perikatan Nasional. Kerana dalam pilihan raya KKB, mereka lupa itu berlaku di Selangor, bukannya di Terengganu, bukan juga di Kelantan. Jadi saudara, mereka lupa, mereka patut menyerang tata kelola kerajaan negeri, bukannya kerajaan persekutuan. Ini yang diserang bertubi-tubi Anwar Ibrahim. Padahal Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri, bukan Menteri Besar Selangor. Jadi itu kesilapan besar Perikatan Nasional. Semalam Pang menang PRK Kuala Kubu Baru selepas meraih 14.000 undi dengan majoriti 3.869 undi. Saudara-saudara sekalian, mengulas lanjut lagi, Sarizan berkata, kemenangan Pang menunjukkan politik berteraskan perpaduan dan kebersamaan adalah formula terbaik untuk Selangor dan juga Malaysia. Katanya lagi, kekalahan PN pula membuktikan kempen menggunakan isu kaum dan agama gagal meraih sokongan pengundi di Dewan Undangan Negeri itu. Bahkan kita ramalkan pada pilihan raya akan datang, tiada satu pun yang akan termakan lagi dengan kempen menggunakan isu kaum dan agama. Itu adalah kempen yang sudah lapuk, yang tidak akan diterima pakai lagi, yang tidak akan meraih undi lagi, tidak akan berpengaruh menarik pengaruh pengundi. Kekalahan ini seharusnya menjadi wake up call kepada PN untuk meninggalkan politik pecah belah dan toksik yang sering kali digunakan. Jelas, politik seperti ini membawa pulangan yang kian berkurangan dan tidak mampu untuk menawan negeri seperti Selangor maupun Malaysia. Oleh itu, PN diseru untuk bermuhasabah dan menerima hakikat bahawa Malaysia adalah negara pelbagai kaum dan agama, dan hanya politik kesederhanaan dan perpaduan boleh merangkul sokongan daripada segenap lapisan masyarakat, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. MCA sudah termakan jerat sendiri, kata netizen. MCA kini merasa
bagaimana panasnya kesilapan mereka membuat keputusan. Dalam kampanye pilihan raya PRK-KKB baru-baru ini, MCA dilihat seperti tidak mau turun padang, bahkan keengganan membantu kampanye. Ada yang kata mungkin ada harapan, Pakatan Harapan kalah kerana tiada sokongan MCA. Tetapi sebenarnya sudah diketahui tanpa MCA pun Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan menang. Oleh sebab itulah, adakah kerana seperti dianaktirikan oleh kepimpinan Barisan Nasional, MCA belum terdesak untuk sertai PN? Persoalan besar ialah adakah MCA bersedia untuk keluar daripada Barisan Nasional untuk menyertai Perikatan Nasional? Tapi ramai netizen kata, kalau MCA pindah pun tiada masalah, kerana tidak akan membawa apa-apa kerugian kepada kerajaan. Yang rugi sebenarnya nanti ialah kerajaan, yang akan rugi nanti ialah MCA itu sendiri. Kerana MCA sebenarnya seperti yang diketahui tidaklah sekuat seperti dahulu kala. Mereka tidak dapat menyaingi kekuatan dan pengaruh DAP. Kalau MCA keluar daripada Barisan Nasional, UMNO pun tidak ada apa-apa masalah. Barisan Nasional pun tidak ada apa-apa masalah. Kerana MCA hanya memiliki beberapa kerusi parlimen sahaja. Jadi oleh sebab itulah, silap-silap hari bulan yang akan terciduk nanti ialah MCA sendiri. Tapi persoalan kembali lagi, adakah MCA bersedia bergabung dengan Perikatan Nasional? Adakah MCA akan keluar Barisan Nasional? Pimpinan MCA pada masa ini diyakini belum terdesak membuat sebarang ketetapan, terutama berhubung potensinya yang lebih cerah jika bersama Perikatan Nasional PN. Tetapi pada pendapat saya, kalau MCA menyertai Perikatan Nasional, MCA akan lebih terkubur. Kerana di Perikatan Nasional sudah ada parti komponen yang dominan Cina, iaitu Parti Gerakan. Parti Gerakan ditolak dan tidak menang kerusi parlimen baru-baru ini. Jadi, mahukah MCA masuk Perikatan Nasional yang sudah dilihat tidak mampu membantu parti yang berasaskan Cina? Saya fikir MCA akan menjerat diri sendiri kalau MCA pindah bersama Perikatan Nasional. Lebih baik MCA terus bersama dalam Kerajaan Perpaduan kerana mereka masih menikmati keistimewaan-keistimewaan tertentu. Contohnya, jawatan, peruntukan. Dengan adanya peruntukan daripada kerajaan, MCA mampu untuk masih menarik pengundi ataupun menarik akar umbi mereka, mengekalkan sokongan. Bayangkan kalau mereka sudah tiba-tiba pindah Perikatan Nasional, mereka tidak akan dapat mengekalkan sokongan, apalagi mau menang. Saudara-saudara sekalian, saya fikir lebih baik MCA jangan pindah Perikatan Nasional. Tapi kalau nak pindah juga, potensi untuk mereka terkubur lebih besar berbanding potensi mereka untuk bangkit semula. Senator Dewan Negara dan penganalisis politik Datuk Seri T. Lian Ke berkata, jika MCA terburu-buru membuat keputusan pramatang, ia akan mendatangkan implikasi terhadap partinya yang menjadi sebahagian komponen Barisan Nasional BN. Saudara-saudara sekalian, dalam politik emosi perlu dibuang ke tepi. Mungkin agak memalukan mereka tidak berkempen dalam pilihan raya baru-baru ini. Mungkin agak memalukan walaupun tanpa MCA, Parti Perpaduan DAP menang juga. Mungkin itu sesuatu yang memalukan, tetapi ingatlah, dalam politik emosi harus dibuang tepi. Itu sebabnya dalam politik ada istilahnya
tiada musuh kekal, tiada kawan berkekalan. Jadi apa-apa boleh berlaku dalam politik. Itulah namanya politik. Sebarang keputusan pramatang, kata beliau, atau belum sampai masa, akan mendatangkan implikasi dan perkembangan lanjutan. Justru saya berpandangan MCA ketika ini belum terdesak untuk membuat sebarang keputusan. Ya, karena mereka tertakluk kepada perkembangan politik. Seterusnya, sama ada MCA dipinggirkan atau dianaktirikan oleh kepimpinan Barisan Nasional, atau mereka berdepan keadaan apabila BN masih memupuk semangat inklusif dan konsensus di peringkat kepimpinan, katanya lagi. Sebelum ini, gerakan menyatakan kesediaannya menjalinkan kerjasama semula dengan MCA jika sekutu lamanya itu tidak lagi mau bersama BN. Presiden gerakan, Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai, dilaporkan berkata, pihaknya terbuka menerima mana-mana parti berhasrat bekerja sama dengan BN, termasuk MCA, jika mereka boleh menerima ideologi perjuangan gabungan itu. Bagaimanapun, Ketua Penerangan Pemuda MCA, Neo Cho Seng, berkata, partinya akan setia dengan BN, sekaligus menolak cadangan untuk bergabung dengan gerakan sekali lagi. Pada masa sama, beliau mahu presiden gerakan itu berhenti menyemai perbalahan dalam kalangan parti komponen BN. Inilah satu pemikiran yang sangat terbaik. Tahniah diucapkan kepada Ketua Penerangan Pemuda MCA yang mempunyai pemikiran cukup matang, cukup hebat dan luar biasa. Inilah pemimpin yang dicari-cari, tidak terpengaruh dengan gerakan mahu memecahkan parti itu sendiri. Bayangkan kalau presiden gerakan yaitu Dominic Lau terus meniupkan kononnya mahu menerima MCA semula, pasti ada 1-2 orang, 1-2 kerap ahli atau kepimpinan dalam MCA terfikir juga mau bergabung dengan gerakan. Ini akan menyebabkan keretakan terus-menerus. Jadi, gesaan oleh Ketua Penerangan MCA supaya Dominic Lau berhenti untuk menyemai perbalahan dalam kalangan parti komponen BN adalah satu tindakan yang sangat tepat. Lee Kien yang juga naib presiden MCA berkata MCA tidak boleh bertanding atas tiket partinya sendiri. Perkara ini dapat dilihat ketika MCA bertanding atas tiketnya pada pilihan rakyat kecil Belakong Selangor pada 2018. Hasilnya parti itu memperoleh hasil yang sangat mengecewakan. Senario politik sekarang ini memang tiada parti dapat bertanding sendiri biarpun di EP, PKR, UMNO atau Bersatu. Mana-mana parti tetap perlu bergabung dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian, ini kerana lanskap politik negara kita bukan berteraskan kepada satu parti, tetapi berbilang parti yang memerlukan parti bergabung dengan rakan atau lawan parti lain, mengikut rentak serta tuntutan politik semasa, katanya lagi. Menjelaskan lanjut, beliau kata MCA juga selamanya tidak boleh mengharapkan BN sekiranya gabungan itu pada masa akan datang memilih bersama DAP atau jika tiba masanya kerajaan Madani membentuk gabungan baru yang meminggirkan MCA dan MIC. Jika keadaan itu berlaku, MCA perlu membuat keputusan sama ada tenggelam dalam perkembangan politik yang meminggirkan atau mencari sekutu baru. Namun jika BN sudah berkecai atau komponen parti sudah tidak sehaluan, baru MCA perlu membuat keputusan. Kerana MCA bukan parti yang kuat untuk bergerak sendirian, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.